Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sedang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah perkenan dan keizinan daripada Allah jua, maka malam ini dapat sekali lagi kita bersama untuk meneruskan pembacaan kitab Manhaj Fiqh Syafi'i jilid pertama yang sudah pun masuk ke penghujungnya, iaitu bab janazah. InsyaAllah kita sambung muka surat berapa 595. 595. Okey, 595. 4440. Jangan ambil pula kan. Saja je sebut kosong tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat disorongkan mayat di bahagian kepalanya selepas meletakkannya di dalam lahat dan melunjurkannya dengan cermat. Letak mayat ni kita fahamlah kan. Turun dulu. Kemudian sunat dia sorongkan mayat di bahagian kepala lepas kita letakkan dia di dalam liang lahat tu. Liang lahat, kemudian lunjurkannya dengan cermat. Mana jangan kasar-kasar lah. Kita banyak ikut cerita pengubumian jenazah ni kan. Ni cerita yang menakutkan. Kita yang hidup ni ambil pengajaran. Kita tengok bagaimana orang yang duduk di liang tu, yang duduk di bawah tu, macam mana cara dia uruskan jenazah. Macam mana dia uruskan mayit ini ataupun mayat ini untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Kadang tu lintang pukang, tak tentu arah. Dia dah kadang-kadang tu kasar kerjanya. Kerja dia kasar, dia main tolak, dia main letak, kadang tu jatuh. Nabi tak ajar kita begitu. Masa tu mayat ini ataupun jenazah ini dia dah merasai kesakitan. Cerita kematian ni sekejap sahaja. Bila dicabutkan roh daripada jasad, roh tu diangkat bertemu dengan Allah Ta'ala, itu saat kematian. Kemudian selepas itu roh akan dikembalikan. Itu sebab kita baca di dalam kitab-kitab bab kematian ini, tak kala dimandikan jenazah itu yang kita baca dulu. Jangan kita mandi kasar-kasar. Mandi di dalam keadaan lembut, dalam keadaan bertenang, dalam keadaan kita jaga keadaan jenazah itu. Sama juga tak kala kita masukkan dia ke dalam liang lahat.
Jangan kita berkasar dengan dia. Dia sudah merasai kesakitannya. Himpitan kubur itu sudah mula datang tak kala dia mencecah ke liang lahat itu. Jadi kita gunakan masa yang ada untuk kita ambil pengajaran. Aku besok berada di kedudukan ini. Posisi yang sedang aku saksikan hari ini, sekujur tubuh yang kaku, yang tidak bernyawa lagi ni, yang hari ini aku melihat orang melaksanakannya ataupun kita sendiri yang menguruskannya, sampai saat dan ketika kita akan berada di posisi dan situasi itu. Ambil pengajaran. Bukan Nabi suruh kita pergi saja ke kubur tu suka-suka jalan-jalan, bukan. Ambil pengajaran. Jadi sunat kita buat dengan cermat. Hal ini berdasarkan hadis. Anna Abdullah bin Yazid Khatami as-Sahabi radhiyallahu anhu أدخل الحارث القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. Yang bermaksud Abdullah bin Yazid Al-Khatimi As-Sahibi radhiyallahu an memasukkan mayat Al-Harith ke dalam kubur di bahagian kakinya dan berkata, cara ini adalah mengikut sunnah. Maknanya hidup kita ni, Islam meletakkan peraturan daripada saat kelahiran. Saat kelahiran tak apa nak buat, lahir-lahir je, azankan, iqamahkan, bagi nama, cukur kepala dan macam-macam kita buat. Kan, itu kita akan jumpa dalam kitab yang akan kita baca nanti, Indahnya Hidup Bersyariat, insyaAllah tahun depan kot, kan? InsyaAllah. Baik, sampai kepada saat pengakhir dah cerita urusan kita dengan si mati ini, dah berada di pengakhir dah. Tu pun Islam suruh kita jaga peraturan-peraturannya. Kita uruskan jenazah dia, dia dah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah masih lagi nak bagi pahala dekat kita yang menguruskan. Bila sebut kita buat sesuatu yang dikatakan sunat, yang Nabi buat, kita dapat pahala. Menguruskan orang yang dah meninggal itu, dia bertemu dengan Allah insya-Allah di dalam keadaan tenang, aman dan damai. Syurgalah tempatnya. Itu doa kita kan. Kita yang menguruskan ini, Allah ganjarkan kita pahala kalau kita buat macam mana yang Nabi buat. Nampak? Kemudian sunat bagi orang lelaki yang akrab dengan si mati masuk ke dalam kubur untuk meratakan tanahnya, manakala orang yang memasukkan jenazah ke dalam lahat sunat membaca doa. Atas masa kita hidup main ni, masa kita hidup sekarang, siapa kawan karib kita? Yang paling rapat dengan kita lah. Tengok kiri kanan. Pojik tengok. Siapa yang karib dengan kita? Dia cakap lama dia. Kalau Dan pergi dulu, esok kau lah jaga liang lahat dan bawah tu. Sambutlah Dan, masukkanlah dalam liang lahat. Dan percaya sama kau sebab kau ni baik orang. Kita bagi pesanan dekat dia. Kan? Sunat. Sunat. Itu yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum alaihim ajma'in. Tetapi kebiasaannya dalam masyarakat kita, yang turun lahat tu siapa? Kalau ayah selalunya anak-anak. Kan? Anak cucu. Begitulah seterusnya. Kalau isteri suami yang turun, selalunya begitu. Tak jadi masalah, okey. Itu juga kita dapat pahala sunat. Kita adalah orang yang hampir, orang yang karib dengan si mati ini. Kemudian nak memasukkan jenazah ke dalam liang itu, baca doa. Bacalah doa. Jangan masuk tu riuh rendah mulut. Kepala sengit kepala tu. Kaki bersilang, jaga. Tak payah nak bising-bising macam tu. Kan? Masukkan jenazah ke dalam liang, baca doa untuk dia. Jangan hiruk pikuk. Jangan riuh rendah. Dia dah dengar dah apa yang kita duk bercakap ni, dia dah dapat tangkap dah satu-satu. Masukkan pelan-pelan, baca doa. Kenapa baca doa? Hal ini berdasarkan hadis An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah.
Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan mayat di dalam kubur, baginda membaca doa yang maksudnya dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacalah doa untuk dia. Kan dia dah tak boleh baca doa, kita baca doa untuk dia sambil-sambil kita letakkan dia ke dalam liang lahat itu. Mungkin itu khidmat kita yang terakhir untuk dia. Sebab lepas tu mungkin kita pula ikut dia. Kematian ini adalah sesuatu yang tiba-tiba. Kematian ini bukan Allah bagi utus malaikat bagi tahu dia, siap, esok pagi giliran kau meninggal. Mudahlah kan? Mudah. Kematian ini datang tiba-tiba tanpa khabar berita. Hari ini kita menguruskan jenazah orang, tak mustahil besok pagi orang lain menguruskan jenazah kita. Jadi kesempatan yang ada kita doakan dia, mudah-mudahan. Bila kita doakan dia, mudah-mudahan esok bila kita berada di situasi dan posisi itu, orang lain pula yang menguruskan kita, mendoakan kita macam mana kita doakan orang yang kita uruskan kematiannya itu. Kan cantik kehidupan beragama ni kan. Itu kena ikut Nabi. Bila Nabi ajar macam tu, kita ikut macam tu, insya-Allah berbahagialah kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Habis bab liang lahat. Masuk bab yang seterusnya. Mengiringi jenazah, adab-adab dan bid'ahnya. Boleh? Tapi jangan kuatlah. Boleh. Benda ni memanglah terdapat khilaf, tapi kita mendoakan dia kan. Kita mendoakan dia, apa masalah kan? Cuma jangan riuh rendah lah. Kuburan ni bukan tempat untuk kita riuh rendah kan, untuk kita bertenang, bagi dia penghormatan terakhir. Itu sebab orang sebut penghormatan terakhir. Lepas tu orang tak pergi dah. Kan? Kubur ni, sewaktu hari pengebumian tu, sebutlah berapa pun kehadiran. Pengebumian hari ini amat luar biasa, dihadiri oleh 10,000 manusia. Berapa minit, berapa jam, itu sahaja. Lepas pada tu, ada lagi ke 10,000? Luar biasa berlaku di perkuburan Senawang contohnya. Setiap hari 10 orang menziarahi kuburnya ada. Setiap hari orang pergi ziarah kubur dia 10,000 orang. Dia tak berlaku macam tu, sekali sahaja. Lepas pada tu, warislah yang akan pergi. Selalunya dia pergi bila? Hari raya. Kan, pergi ziarah kubur. Jadi masa yang terluang itu, doakanlah untuk dia. Masa yang ada tu, kita pergi itu, doakanlah untuk dia, insya-Allah. Baik. Apa hukum mengiringi jenazah? Hukum mengiringi jenazah bagi lelaki dan perempuan. Tengok, ada beza tak lelaki dan perempuan? Benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Kita tengok, betul tak betul amalan kita selama ni? Orang lelaki sunat mengiringi jenazah ke kubur. Disebut awal-awal lagi, orang lelaki sunat mengiringi jenazah ke kubur. Jadi bila dah habis solat jenazah itu, kalau kita nak tambah lagi saham akhirat kita, nak lagi Allah pandang kita dan Allah ganjarkan kita pahala lagi, pergilah ke kubur. Ikut jenazah itu, iringi jenazah itu ke kubur, kita dapat pahala. Orang lelaki. Dengar betul-betul. Orang lelaki. Hal ini berdasarkan hadis Al-Barra ibn Azib qal amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazah wa 'iyadah al-marid wa tashmid al-'atis wa ijabat da'i wa nusratil mazlum. Nabi sebut, yang bermaksud Al-Barra' bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengiringi jenazah. Kata Bara' bin Azib, Nabi suruh kami iring jenazah. Bila dia sebut Nabi suruh, maknanya ada sesuatu lah situ kan. Nabi suruh kami mengiringi jenazah, menziarahi pesakit, mendoakan orang yang bersin, memenuhi jemputan dan membantu orang yang teraniaya. Sekali dia nampak situ kan. Yang lain-lain itu tak payahlah kita nak
Nak hurai, kita hurai yang Nabi suruh mengiringi jenazah. Yang menziarah pesakit, doa bersin, tu semua kita dah faham dah kan. Tu pun susah kan nak buat kan. Kawan bersin, hocom kan, pandang apa kau ni suka kuat bersin. Kan? Yang bersin tu pula, hocom, excuse me. Kan? Apa pahala dapat? Bila bersin, alhamdulillah. Jawab, yarhamkallah, yahdikum wa yahdikumullah. Jawab. Sambil duk bersin tu saling mendoakan antara dua orang manusia. Kan dapat pahala. Itu cerita nanti kita akan jumpa dalam kitab yang satu lagi insya-Allah. Tapi ziarah mengiringi jenazah ini memang orang lelaki hukumnya sunat. Begitu juga sunat menunggu mayat selesai dikebumikan. Tunggu sampai mayat itu, jenazah itu selesai dikebumikan, itu pun sunat. Ni dah bawa ke kubur, tengok kita dah tahu dah tu tempat atas bukit sebelah kanan. Nanti lain kali senang sudah amohlah balik. Kita nak tahu tempat senang lain kali datang. Tunggu sampai habis. Sebab apa tu sunat? Tunggu sampai jenazah tu dikebumikan, itu sunat. Dapat pahala. Jangan cepat sangat nak balik, kan? Buktinya hal ini berdasarkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida al-janazah hatta yusalla 'alayha falahu qirat, wa man shahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil 'azimain. Nabi jawab gitu. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersama-sama jenazah sehingga selesai disolatkan, dia mendapat satu qirat. Dan sesiapa yang bersama-samanya sehingga selesai dikebumikan, dia mendapat 2 qirat. Lalu baginda ditanya, apakah 2 qirat itu? Baginda menjawab, ganjarannya umpama 2 buah bukit yang besar. Ada hadis yang lain disebut 1 qirat itu sama dengan 1 gunung Uhud. Maknanya kita duduk situ bersama-sama dengan jenazah sehingga selesai solat, sehingga selesai dia dikebumikan, kita dapat pahala 2 gunung Uhud. Gunung Uhud ni gunung yang akan masuk dalam syurga. Sekarang kita pergi nampak Uhud tu dah cukup besar dah kan. Tapi kalau kita duduk tunggu, bukan makna kata kita duduk bayang aku nak gunung Uhud lah ni. Duduk tunggu dah balik rumah, alhamdulillah ni dapat pahala 2 gunung Uhud. Cerita dengan rumah kan. Itu Nabi buat perumpamaan besarnya ganjaran pahala yang akan Allah anugerahkan kepada kita. Jadi bila kita ziarah kematian, sambil-sambil kita duduk baca Yasin ke apa ke, baca apa-apa ayat Quran ke, apa-apa surah ke, tunggu sampai habis. Kemudian bila solat, kita pun sama-sama solat, mengiringi jenazah sampailah ke kubur, sampai selesai. Kita dapat ganjaran pahala yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni cerita kalau kita berkesempatan. Kan, kalau kita ada urusan yang penting, tak apalah, tinggallah, nama pun sunat. Kan? Ataupun kita ada urusan, kita sedang bekerja, ziarah seketika. Kan, atas dasar sesama Islam kita ziarah dia, sesama taman kita ziarah seketika, kemudian pergi tempat kerja balik dengan kebenaran, tak ada masalah pun kan. Baik, sebab kalau kita tunggu dapat pahala sunat. Bawah ni apa? Adapun orang perempuan tidak sunat mengiringi jenazah ke kubur. Lawan tidak sunat apa? Makna tidak sunat, lawan kepada sunat. Makna tak sunat tu, perempuan berziarah kubur hukumnya makruh. Perempuan tidak sunat mengiringi jenazah ke kubur, malah perbuatan itu bertentangan dengan sunnah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Apa maksudnya?
Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha katanya, kami ditegah mengiringi jenazah namun ia bukanlah sebagai perintah kepada kami. Maksudnya dia tak jadi haram lah. Kan? Hadis tersebut menunjukkan bahawa orang perempuan tidaklah ditegah sangat dan tidak pula diharamkan mengiringi jenazah. Berlaku dalam masyarakat kita, bila suami meninggal ataupun ketua keluarga meninggal, isteri sama pergi ke kubur mengiringi jenazah. Anak-anak perempuan semua ikut sama. Sedangkan perbuatan itu ditegah oleh Nabi. Bila Nabi tegah, maknanya tak cantik lah. Kan? Tak berapa cantik lah di sana. Tak dapat pahala lah. Bahkan kalau cerita bukan sunat kepada orang perempuan, dia jatuh makruh. Bila makruh ni adalah dicela. Kan? Dicela dia tak sampai kepada tahap haram. Ni sudah disebut. Orang perempuan tidaklah ditegah sangat. Dan tidak pula diharamkan mengiringi jenazah. Kenapa isteri tak dibenarkan ikut jenazah suami ke kuburan? Sebab apa? Sebab iddahnya sudah pun bermula. Kena ingat tu. Bila bawa je jenazah suami tu, isteri sudah tidak boleh keluar daripada rumah melainkan atas kepentingan-kepentingan mendesak yang tertentu. Bukan saja-saja nak keluar melawar macam sekarang. Bila keluar je jenazah suami itu, bawa isteri duduk dalam rumah sahaja sebab iddahnya sudah pun bermula. Tapi kita buat mudah benda ni. Islam menetapkan hukum yang sebegini bukan suka-suka. Nabi ajarkan benda ini ada sebab-sebab yang tertentu. Antaranya, tak nak menimbulkan fitnah. Dia akan berlaku bermacam-macam fitnah. Kan? Tadi dah berdoa dah masa sembahyang ni. Wala taftinna ba'dahu. Selalu dah sebut benda ni kan. Jangan nanti jenazah ni dah masuk dalam kubur, fitnahnya masih duk berlega-lega di atas muka bumi. Ni kita dah berdoa masuk ke dalam yang lahat, kita doakan dia, yang di atas ni mendoakan dia, Yasin tahlil berjalan. Tetapi disebabkan oleh kealpaan dan kejahilan kita, maka sesudah jenazah itu duduk di dalam liang lahat, masuk je ke alam kubur, fitnah masih lagi berjalan dengan begitu dahsyat lagi di atas muka bumi ini. Itu yang Islam tak bagi, antara sebabnya. Kan? Habis tu bini tak boleh pergi, tak boleh. Jangan pergi. Duduk di rumah, doakan si suami sampai masa dan ketikanya, okey, keluarlah daripada rumah. Macam mana kalau isteri bekerja? Bekerja tak ada jadi masalah, dia masuk bab lain lah. Bila bekerja, bekerjalah. Kalau tak bekerja, dia nak makan apa pula? Nak pula tidak ada orang lain yang menanggung anak-anak melainkan dia. Bila suami dah tak ada, dia kena bekerja. Okey, pergilah bekerja. Kan? Tapi nak kena faham yang tu. Baik, hal ini berdasarkan hadis. An Ali radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza niswatun julusun faqal ma yujlisukunna qulna nantazil janazah qala hal tughassilna qulna la qala hal tahmilna qulna la qala hal tudlina fi man yudli ay hal tunazzilna al-mayyita fil qabri qulna la qala farji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Ni Nabi sebut. Nabi tanya, berdialog dengan sekumpulan wanita. Apa dia? Daripada Ali radhiyallahu an katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, tiba-tiba baginda bertemu beberapa orang perempuan sedang duduk. Dia cerita, Nabi keluar daripada rumah, nampak sekumpulan perempuan sedang duduk-duduk. Betul? Apa berlaku? Nabi tanya. Baginda bertanya, apakah yang menyebabkan kamu duduk ni? Nabi tanya, ni ramai bona duduk sini, apa wek ni? Contoh bahasa mudah ni 9 kan? Nampak meriah mek ni? Apa wek tu? Nabi tanya kan? Mereka menjawab, kami sedang menunggu jenazah. Tak ada apa, tu dah saja nunggu jenazahnya.
Dan jumpa ramai ni duduklah ojak nunggu jenazah lalu ni. Macam tu lah lebih kurang jawapan kan. Itu mudah bahasa kan. Baginda bertanya lagi, adakah kamu akan memandikannya? Oh, nunggu jenazah, kau mandi yang kau? Tak ada tu dah. Dia jawab kan. Dia jawab balik, mereka menjawab tidak. Tak ada mandi tu dah, nunggu ya. Satu. Nabi tanya lagi, adakah kamu akan mengusungnya? Oh, tak mandikan Nabi. Habis tu kamu ngusung jenazah tadi. Apa ngusung orang jantan kau jual apa saya pula. Tak juga. Maknanya mandi pun tidak, mengusung pun tidak. Mereka menjawab, tidak. Baginda seterusnya bertanya, adakah kamu akan memasukkannya ke dalam kubur? Habis itu mandi pun tidak, ngusung pun tidak, kau turun liang kau. Itu lagi tak takut anak. Takut. Nak masuk dalam liang, itu kau orang lelaki, tak pek tu dah kan. Bahasa kita begitulah kan. Kemudian mereka juga menjawab tidak. Nabi kata, kamu mandikan jenazah tu? Tak. Kamu usung? Tak. Kamu masuk liang ke? Nabi tanya. Tak. Sekumpulan wanita ni. Lalu baginda bersabda, baliklah kata Nabi. Kalau tak ada kono-mengono, baliklah. Habiskan boreh. Tu bahasa kita lah kan. Bahasa kita, Nabi tak sebut macam tu kan. Kalau dah tak ada kono-mengono, kau balik je lah. Apa dia buat duduk berlonggok sini? Tengah-tengah COVID ni macam cerita je lagi. Semalam dah 5 boleh. Alhamdulillah. Logo saya. Hari ni 200 lebih. Apa nama kluster cikgu mesti? Kluster ceram. La ilaha illallah. Negeri Sembilan negeri yang paling kaya dengan kluster. Macam-macam kluster. Semalam 5 boleh. Logo ambil. Kan? Logo ambil riang so. Alhamdulillah syukur. Lepas ni Abang Jun pun boleh pergi mancing kan. Contohlah kan. Kan? Tiba-tiba hari ni 258 terduduk asal. Tak perbondon, tongkar itulah dia. Bogek. Doge ambil-ambil orang 9 ni kan. Sebaik saya kampung ni 9. Kalau saya kampung Perak langsung tak balik kan. Itu tompek kita apa ada masalah. Tak ada apa tu dah. Baik, Nabi kata, kalau semua tu kamu tak buat, tak payah duduk sini. Baliklah kata Nabi. Balik. Nabi cakap elok-elok lah, bukan macam nada saya cakap ni. Nabi nama lagi Nabi kan. Nada Nabi tak macam kita, tapi kita nak bagi benda ni tegas. Maknanya Nabi tegas dalam bab ni. Kamu tak buat tu semua, kamu tak mandikan, kamu tak usung, kamu tak menguruskan kubur, kamu baliklah kata Nabi. Kamu dalam keadaan bersalah tanpa mendapat ganjaran. Ni. Nabi sebut, farji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Nabi sebut, kamu dalam keadaan bersalah tanpa mendapat ganjaran. Kamu duduk-duduk sini ni, kamu tak dapat apa pahala pun. Habis tu tak boleh ziarah? Boleh. Pergi ziarah, sekadarnya balik. Yang tu dapat pahala. Habis tu takkan orang perempuan tak boleh nak ziarah jenazah? Boleh. Tak ada masalah. Ziarah jenazah atas dasar simpati, atas dasar saudara, atas dasar kawan-kawan kan. Suami kawan kita ke, anak kawan kita. Makcik-makcik akak-akak pergi ziarah, sampaikan simpati, doakan simpati jenazah yang sedang terkujur kaku tu. Balik. Habis. Dapat pahala. Tapi kalau duduk saja tak apa. Takut duduk-duduk tu mengopek bawang. Kan takut macam tu. Kau kona kau dia ni. Inilah yang mati ni. Kona dia ni. Tapi tak pek ngobar tu dah mati. Kalau tak pek ngobar tu apa benda tu? Kan? Apa benda tu? Lepas tu yang hujung tu pula. Kalau dah macam makan pinang tu, adalah benda tu. Kan? Itu sebab Islam tak bagi. Kan? Jadi bila Nabi sebut kamu dalam keadaan bersalah, kata Nabi, maksudnya tak betul ni, perbuatan kamu ni tak betul. Duduk berlonggok nunggu jenazah tanpa sebarang sebab, kamu tak dapat pahala apa pun, kata Nabi. Tak betul perbuatan kamu ni, baliklah kata Nabi. Itu maksud dia. Jadi nak kena faham sungguh-sungguh
dalam masyarakat kita. Memang bunyinya agak perit. Kan? Agak perit bunyi kan? Takkanlah saya tak dapat nak mengiringi jenazah suami sampai ke kubur. Apa masalah nak pergi hari tu? Pergi hari lain. Pergi hari lain kan? Lepas pada kita dah habis iddah nanti, pergilah ziarah kubur suami. Atau tunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi setiap hari pun tak apa. Doakan dia dalam bulan Ramadan. Bulan penghulu bagi segala bulan. Kan, apa juga yang kita doakan, pintu syurga sentiasa terbuka, pintu neraka tertutup rapat dalam bulan Ramadan. Ziarah kubur, jangan ziarah hari raya. Bulan Ramadan terziarah. Salah ke ziarah hari raya? Tak salah, pergilah ziarah pun kan. Tapi cantiknya kalau kita faham, bulan Ramadan tu ziarah suami. Berdoakanlah untuk dia, bacalah Quran banyak-banyak supaya Allah bagi kita ganjaran pahala. Panjangkan pahala baca Quran aku ni ya Allah kepada suamiku di dalam kubur, anakku, ayahku, atuk, tak kira lah. Itu yang sebaik-baiknya. Jadi bila kita dah mengaji benda-benda macam ni, kita faham. Kita jadi orang yang faham. Kalau buat juga, maknanya tak faham. Kan? Ataupun yang menyampaikan tu huru-hara, orang tak boleh faham. Dah cakap Negeri Sembilan, tak ia faham. Kan? Lepas ni kalau cakap Perak, jangan marah, jangan marah. Baik. Seterusnya, adab. Adab mengiringi jenazah. Tu dah. Nampak macam nipis kan? Saya silap bulan 3 tahun depan mau habis ni. Baik, adab mengiringi jenazah. Lambat lagi baju ni? Baik. 18 baik. Apa dia? Antara adab mengiringi jenazah ialah satu. Adab mengiringi jenazah ni satu. Mengiringinya dengan berjalan kaki. Namun tidak mengapa sekiranya berkendaraan semasa balik. Nampak? Ini riuh rendah naik motor. Ting 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 ting, topi. Macam konvoi hari kebangsaan. Kan? Ini perangai kita. Berdosa ke tak berdosa? Dicerita adab, bukan dicerita hukum. Hukum mengiringi jenazah hendaklah berjalan kaki. Kalau naik kenderaan berdosa besar. Tak, bukan macam tu. Ini adab. Islam ini kan agama yang serba sempurna. Kan? Islam ni agama yang serba sempurna. Nak naik motor, naiklah, tak ada masalah pun. Ini cerita adab. Kan? Waktu mengiringi jenazah pergi, waktu balik, naiklah kapal terbang pun tak ada masalah pun. Kan? Naiklah apa pun waktu balik. Disebut berjalan kaki waktu mengiringi jenazah ke kuburan, waktu balik berkenderaan, okey, tak ada masalah. Hal ini berdasarkan hadis. An Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbatin wa huwa ma'al janazah فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. Ini hadis dia. Apa dia? Yang bermaksud daripada Thawban radhiyallahu an. Ini semua nak cerita pasal Nabi kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan binatang tunggangan kepadanya. Nabi dibawakan binatang tunggangan oleh sahabat. Ketika baginda sedang mengiringi jenazah, tetapi baginda enggan menungganginya. Nabi mengiring jenazah. Bila nampak Nabi berjalan, sahabat berebutlah nak bagi keselesaan kepada Nabi. Nama lagi Nabi kan. Sahabat datang bawa, tak kira lah unta ke keldai ke kuda kan, bawa untuk Nabi tunggang. Tapi Nabi tak nak. Nabi tak nak guna kenderaan tu. Ketika balik, baginda telah menunggangi pula binatang tunggangan yang dibawakan kepadanya. Waktu balik, sahabat bawa kenderaan, binatang tunggangan ni kepada Nabi. Nabi naik. Nabi guna tunggangan itu untuk balik. Apabila ditanya, baginda menjawab, ketika itu para malaikat bersama-sama berjalan. Masakan aku pula menaiki tunggangan sedangkan mereka berjalan kaki? Aku menaiki tunggangan setelah mereka pergi. Nampak tak? Nabi kata,
malaikat berjalan sama dengan jenazah ni. Bukan jenazah tu berjalan kan. Jenazah tu atas kanda lah. Atas kanda orang bawa, orang usung. Nabi kata, macam mana aku nak naik kenderaan masa pergi tadi? Sahabat tanya, ya Rasulullah, pergi tadi Rasulullah tak nak naik. Balik naik. Why? Kenapa kan? Nabi kata, masa mengiringi jenazah ke kuburan, malaikat sama-sama berjalan dengan kita. Hebat dah kita. Tu yang kita mengiringi jenazah ni dapat pahala. Kita berjalan tu bersama-sama dengan malaikat. Malaikat nampak kita, kita tak nampak malaikat. Kalau kita nampak malaikat, maka jenazah itu akan berada di atas jalan sahajalah, tanpa sampai ke kuburan. Kan? Malaikat nampak kita, kita tak nampak malaikat, tapi malaikat berjalan. Nabi kata, malaikat berjalan sama-sama dengan kita, dengan aku. Takkanlah aku nak naik kenderaan. Walaupun aku ni makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi, tapi bila malaikat bagi penghormatan macam tu berjalan, kita berjalan samalah. Bila sampai je ke kubur, malaikat pun pergi. Malaikat kembalilah ke tempat dia. Balik itu malaikat tak iring lah. Kita naiklah kenderaan. Tapi kalau kita pergi berjalan kaki, balik nak naik apa? Kan? Kalau ada orang nak numpangkan kita. Kalau tak ada, hongap baung lah jawabnya, balik ke rumah kan? Jadi salah naik kenderaan? Tak salah, tetapi cantiknya kita pergi, kita berjalan kaki. Sebab itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi naik kenderaan sewaktu mengiring jenazah pergi ke kubur? Mungkin ada orang, tuan-tuan yang pernah mengaji kitab lain, jumpa dengan hadis tu kan? Tengok. Hal yang demikian dianggap sunat kerana telah sabit bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah juga berkenderaan ketika mengiringi jenazah pada masa yang lain. Nampak? Jadi bab-bab ni yang duk bertekak ni kan? Dia duk bertekak bab ni, ya Allahu Rabbi. Merah-merah muka. Terperosoi biji mata kata orang Perak kan? Dan tahu ada hadis ngabarkan Nabi naik kenderaan, kau ni memandai-mandai. Kan? Tak payah bertekak bab ni. Dia ada keadaan-keadaan tertentu Nabi buat macam ni. Ada keadaan-keadaan tertentu Nabi buat macam ni. Nabi ni kan seorang yang bijaksana. Nabi ada cara-cara nak menyampaikan mesej kepada umatnya. Hadis seterusnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Dahdah thumma utiya bi farasin 'uryin fa'aqalahu rajulun farakibahu faja'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu nattabi'uhu nas'a khalfah. Yang bermaksud daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an katanya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah Ibnu Ad-Dahdah, baginda telah dibawakan seekor kuda kepadanya tanpa pelana. Seorang lelaki memegang kuda tersebut untuk baginda menungganginya. Kemudian kuda itu mula berjalan membawa baginda dan kami pun ikut berjalan dengan cepat di belakangnya. Nampak? Ada hadis yang Nabi pun naik juga kenderaan pergi ke kuburan. Kalau kita jumpa dengan orang yang agak keras, suruh ambil kunci motor, kita perap tarik. Kau ni tak ada adab. Nabi jalan kaki, kau naik motor, apa hal kau? Kan? Inilah penyakit kau tak mengaji. Tuan-tuan mengaji kan? Tak apa Tuan Ji. Relax, duduk sekejap. Tuan-tuan baca hadis ni. Tumbang dia. Confirm tumbang. Kan? Islam ni cantik. Islam ni comel. Tak payah ada berbalah. Ada masa dan ketika Nabi juga naik kenderaan menuju kuburan. Selesai. Tak payah berbalah kan? Kemudian haram. Yang ni hukum. Yang ni hukum. Haram membawa jenazah secara sambil lewa. Atau yang dikhawatiri jenazah itu jatuh. Jangan bawa jenazah sambil-sambil lewa. Sambil ni bawa jenazah ni kan macam ni, rupanya cari rokok kan, cari rokok ni tak nak. Sebab apa saya cakap macam tu? Saya pernah menyaksikannya. Sambil bawa jenazah, hidung keluar asap. Kita ingat keranda ni keluar asap.
Kita dah cemas dah comel. Kawasan yang si pengusung ni masuk angin keluar asap. Jangan buat perangai macam tu. Kita bawa jenazah sambil lewat ini hukumnya haram. Nampak tak? Kena bawa jenazah ini di dalam keadaan penuh bersopan santun, penuh dengan keinsafan. Tengok satu video yang kita dalam YouTube kat Afrika. Dia bawa jenazah ni, bawa mayat, dia pakai semaklah, pakai bow semua, 6 orang semua sekali. Dia menari. Kan? Dia pasang muzik pasang. Bawa jenazah. Kononnya dia tak nak bagi jenazah tu sedih. Nak sedih kepala habah kawan dah mati. Yang sedih ni yang hidup. Kalau kita orang buat jenazah ayah kita ke ibu kita macam tu, agak-agak macam mana? Jadi jenazah semua yang mengusung tu, confirm. Kan? Apa punya perangai itu? Tapi dalam Islam kita kena ingat, bawa jenazah sambil lewat ini hukumnya haram. Baik. Ia sunat dibawa dengan keranda, lebih-lebih lagi sekiranya mayat itu perempuan. Bawa dengan keranda. Itu biasa, kita pun faham. Tak ada kita jenazah nak bawa macam tu. Memang kita pernah tengok macam di Palestin apa semua tu kan. Itu nak menunjukkan syahidnya pejuang Palestin ini di dalam mempertahankan bumi Palestin itu. Tak apa, itu bab lain, nanti kita akan ulas sebab tu. Yang ni kena bawa dengan keranda, hukumnya sunat. Wajib ke bawa dengan keranda? Tak wajib. Hukumnya adalah sunat. Sebab apa? Hal ini demikian kerana memelihara kemuliaan yang dikurniai Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ini dengan seindah-indah kejadian. Indah kehidupannya, indah peradabannya. Semua manusia ni berada dalam keadaan cukup sempurna. Kan? Di saat kematiannya, di saat akhir sebelum dia berpisah dengan orang yang hidup atas dunia ini, muliakanlah dia. Kan? Tak kiralah masa hidupnya dia berkeadaan bagaimanapun, apa pun posisi dan keadaannya, apa pun perlakuan dan backgroundnya, dia sudah pun dipanggil dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Iringlah dia dengan penuh kemuliaan dia sebagai manusia, sebab Allah ciptakan dia dengan penuh kesempurnaan. Sama macam kita, bawa dengan keadaan yang sopan santun, jaga akhlak. Makruh berbuat bising ketika mengiringi jenazah. Jangan borak banyak sangat kan. Jangan borak banyak sangat. Bolehlah borak sikit-sikit kan. Tukar. Selalu macam tu kan. Ganti. Dan nak patah bau dah. Tukar. Tapi bantai berborak yo sambil bawa jenazah ni kan. Dia semalam ni minum mosek kodai tobing lah. Minum bapak banyak makanan. Ayam 3 kotor. Kosan yang buang tebian. Ni dah tu pergi yang ni. Dia bawa. Dia dah usung jenazah ni kan. La ilaha illallah. Dia makruh ni, dia boleh jadi sampai berdosa kalau mengaibkan jenazah tu. Kan? Jangan banyak cerita, bawa dalam keadaan bertenang. Jangan bising sebab hukumnya makruh. Malah sunat tidak meninggikan suara dengan sebarang bacaan, zikir dan seumpamanya. Kita bawa ni, kita zikir, kita dapat pahala, kita harap pahala itu Allah panjangkan kepada jenazah yang sedang kita usung. Jangan kuat-kuat sangat. Kan? Jangan kuat-kuat sangat ni. Sambil bawa jenazah ni, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bawa jenazah kan? Dibuat jenazah tu tunggu, walan sikit. Tak adalah dia tunggu, dia nak mati kan. Bunyi sedap kan? Orang yang tak part-time, yang tak faham ni, tak mengaji. Bapak sedap Kuat lagi. Biar dengar semua orang ni. Selesa sikit nak bawa ni, semangat dia nak bawa jenazah. Tak boleh. Islam tak bagi. Zikirlah pelan-pelan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi sambil bawa tu Allah maghfir lahu. Minta Allah ampunkan dia, amankan dia, tenteramkan dia. Allah ampunkan kita. Ya Allah, setiap yang hidup itu akan mati. Aku juga akan mati macam dia, ya Allah. Zikir pelan-pelan. Ni sebut zikir punya kuat.
Tak boleh, itu dilarang di dalam agama. Sebaliknya hendaklah bertafakur, mengingati kematian dan balasannya. Nampak? Sebaliknya bertafakur. Bertafakur, dia hanya berfikir. Berfikir, inilah akhir kehidupan sahabat aku ni. Sahabat aku ni seorang yang baik. Setiap kali minum pagi tak pernah dan belanja dia, panjang belanja. Lepas ni parah dan tak ada orang belanja lah. Kan, berfikir. Fikir bawa kan. Berfikir. Dia yang baik macam ni pun akhirnya Allah panggil tiba-tiba. Macam pernah pula dengan aku ni yang kodokut tak hidung masin ni. Bertafakur, berfikir, Allah, kehidupan ini sementara. Ya Allah, aku juga akan pergi bersama-sama dengan dia. Sampai masanya aku juga akan diusung sebegini, ya Allah. Alangkah singkatnya kehidupan ini. Alangkah kerdilnya aku seorang hamba yang tak punya apa-apa. Alangkah sementaranya dunia yang penuh dengan macam-macam keindahan ini yang akan aku tinggalkan. Pasti akan aku tinggalkan, ya Allah. Buktinya, ya Allah, sahabat aku yang sedang aku usung ni nampak hidupnya bahagia, anaknya ramai, hartanya banyak, kaya, baik orangnya, suka bersedekah. Hari ini Allah panggil dia juga. Logik akal manusia, orang baik Allah panggil lambat. Logik akal manusia. Tetapi mati itu adalah perjanjian kita yang jelas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya dia pergi. Kita usung tu sambil kita duk fikir macam tu. Kan cantik tu kan? Hal ini berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la tutba'ul janazah bi sautin wala nar. Apa Nabi sebut? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jenazah tidak sepatutnya diiringi bunyi suara dan api. Maknanya jangan tinggikan suara, walaupun zikir tak payah tinggikan suara. Dia adalah jenazah yang kita nak bagi penghormatan terakhir. Kita nak sebutkan penghormatan terakhir. Baik. Mereka yang mengiringi jenazah afdal berjalan di hadapan, berdekatan dengan jenazah. Afdalnya berjalan di depan. Di depan dekat dengan keranda tu. Tapi jangan menghalang si pengusung, kan? Kalau menghalang pengusung, jatuh dia nanti, kan? Jadi afdalnya berjalan di depan. Hal ini demikian kerana mereka mensyafaatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuailah mereka berada di hadapannya. Sampai dalam keadaan bawa jenazah pun Allah nak bagi kita pahala. Kita ambil contoh satu. Hal ini berdasarkan hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Tu dah. Kata Abdullah Ibnu Umar, dia nampak ayah dia nampak Abu Bakar, dia nampak Nabi berjalan di hadapan jenazah. Sunatlah kita berjalan di hadapan jenazah, dapat lagi pahala. Berjalan di belakang tak jadi masalah juga. Dah mengiring tu dapat pahala dah, tapi nak lagi banyak pahala, berjalanlah di hadapan jenazah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. InsyaAllah kita sambung hadis yang seterusnya. Maksudnya sekali lagi, 2 kali lagi habislah kitab ni sebelum kita beralih ke kitab yang baru. Cukup sekadar itu. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.